Assalamualaikum dan good evening. Okay, welcome to chapter 1 fish nutrition. Alright, untuk fish nutrition kita dah cover. Okay, kita dah buat kelas sebelum ni. Kita dah pun cerita pasal apa? Okay, pasal kenapa kita perlukan pellet, formulasi pellet. Kenapa kita perlu buat pellet ni? Okay, dan juga kita dah belajar tentang berapa jenis jenis makanan lah. Okay, ada natural food yang diberi, yang dicari daripada sumber semula jadi, ataupun kita ada supplementary food, makanan tambahan untuk ikan, sama ada jenis pellet ke apa-apa makanan tambahan lah. Okay, so base semua daripada makanan-makanan ni, dia ada nutrisi dia sendiri. Apa nutrisi dia? Contoh, satu adalah protein. Ni pellet. Kalau kita tengok packaging pellet tu mesti dia ada. Pellet tinggi protein. 40% kadar protein, 60% kadar protein. So pentingnya dalam feed nutrition adalah protein. Protein dan juga amino acid. Kita boleh tengok structural formula. Yang ni ahli kimia lah, dia tahu macam mana je apa protein tu. Dia boleh buat ni formula dia. Kalau kita tahu sekadar protein je lah. Protein dan juga amino acid. Kenapa pentingnya protein dalam pellet? Sebab sebab pellet ni sebab protein ni dia diperlukan untuk growth, pertumbuhan. Tumbesaran ikan. Makin banyak protein, makin cepat besar ikan. Tu je kita ingat macam tu. Protein juga used for energy and life support. Dia menggunakan protein untuk tenaga. Ikan untuk berenang, dia memerlukan tenaga yang banyak kan. So protein tu ditukarkan kepada tenaga. Protein juga dia guna untuk build body tissue, enzim dan juga hormon. Dalam badan dia ada sel yang mati. Dia guna protein untuk gantikan sel, ataupun untuk enzim dan juga hormon dalam badan. Protect body against disease. Protein dia boleh increase immune system, so dia boleh cegah daripada penyakit. Cakap protein perlu protein banyak, berapa banyak yang diperlukan? Dia bergantung kepada saiz ikan, tapi general senang cakap kita kata protein requirement for fish range from 25 hingga 60% lah. Range dia lah kita ambil. So apa berlaku kalau kurangnya protein dalam pellet? Kita bagi pellet tu kurang protein pada ikan. So kita boleh tengok dia pertumbuhan terbantu. Elok je kawan awak semua besar, tiba-tiba yang diberi pellet tak cukup protein tu semua kecil. Stunted growth ataupun pertumbuhan terbantut. Dia juga boleh deformity, deficiency of tryptophan, menyebabkan ada masalah tulang. Tulang rapuh ke, tulang bengkok ke, macam-macam jenis lah. Kekurangan protein, atau dia cepat sangat mudah dijangkiti penyakit atau mati. Tu protein. Sumber nutrisi protein dalam pellet. Nutrisi kedua, dia agak penting juga, adalah lipid. Lipid ada kaitan dengan fat ataupun lemak, minyak. So ikan pun dia memerlukan lipid ataupun lemak. What is lipid? Lipid adalah group of fat soluble compound in the tissue of the plant and animal. Dia adalah salah satu compound yang larut lemak ataupun larut air dalam badan. Kita manusia pun ada, ikan pun ada. So kita tengok apa benda. Lipid ni adalah high energy nutrient. Dia termasuk dalam kategori nutrient. Importance of lipid. Kenapa perlunya lipid dalam pellet? Sebab dia source of metabolic energy. Dia source of energy untuk ikan. Selain daripada protein, dia juga banyak menggunakan lipid untuk energy. Tissue energy for cell. Sel pun dia memerlukan energy.
Okey, ada kan mitokondria dalam sel. Tu sumber tenaga dah. Okey, untuk sel membran sel dia, semua dia memerlukan lipid. Okey, blood stream pun kena ada, saluran darah pun kena ada nutrien lipid. Okey, so penting juga untuk saluran badan lah, biasanya saluran darah dan sebagainya. Okey, kalau kurang lipid dalam badan, kurang lemak, so dia juga boleh menyebabkan retarded growth. Okey, pertumbuhan yang terbantut, dan juga dia increase susceptibility to microbial attack. Mudah sangat diserang penyakit micropathogen dan sebagainya. Dan kurang lemak, dia mudah untuk mati, increase mortality. Okey. Lagi, sumber nutrien apa yang perlukan adalah karbohidrat. Okey, kalau kita sehari-hari karbohidrat sumber apa? Nasi, tepung, tu pun sama, ikan pun samalah. Okey, lebih kurang je karbohidrat, sumber karbohidrat dari mana. Okey. Okey, kepentingan karbohidrat adalah to break down the glycogen into glucose. Dia nak memecahkan glycogen into glucose. Maksudnya dia nak ambil gula daripada karbohidrat tu. Gula diguna untuk apa? Untuk energi juga. Okey. Reduce feed cost. Karbohidrat ni kadang-kadang dia tak diperlukan dalam pellet. Kadang-kadang orang tak campur pun semua karbohidrat, tak campur tepung dan sebagainya. Tapi dia, kalau kita masukkan dia boleh mengurangkan kos lah untuk menghasilkan pellet. Biasa kita guna bukan sebagai main ingredient, tapi kita guna dia sebagai tepung pengikat pellet supaya tak hancur. Okey. Lagi adalah bila kepentingan dia adalah limited digestibility. Ada ikan yang bila dia makan plant based, okey, dia susah sangat untuk digest. So kita cubalah bagi sumber karbohidrat, okey, yang mudah dicerna. Okey, alternate source of energy. Karbohidrat pun dia akan bagi tenaga kepada ikan. Okey, karbohidrat settle. Mineral. Okey, mineral adalah satu elemen or chemical compound. Dia satu mineral ataupun chemical compound yang dimasukkan ke dalam pellet. Important of mineral, walaupun dia kecil, tapi kalau kita masukkan walau kuantiti yang sedikit, dia memberi efek yang besar. Okay, importance of mineral provide in created tissue and muscle. Dia juga diperlukan untuk penghasilan tisu ataupun masa baru. Okay, help in cash nutrient. Mineral ni dia tolong ikan tu bantu untuk dia tangkap nutrien. So bila kita bagi nutrien, dia mudah untuk serap kalau ada mineral. Okay, as an energy, tenaga, supported in survival of fish. Dia juga boleh menyebabkan survival rate tu tinggi. Ikan tak mudah matilah. Okay, types of mineral banyak sangat. Micro mineral dan juga micro mineral. Sodium, garam, iron, zinc dan sebagainya. So boleh baca. Okay, nombor 6. Apa lagi nutrisi yang perlu dimasukkan ke dalam pellet? Adalah vitamin. Okay, sama ada dalam bentuk serbuk ke dalam bentuk apa, tak kisah. So vitamin dia ada dua kategori. Satu adalah vitamin larut lemak, satu adalah vitamin larut air. Okey, kalau larut lemak maksudnya dia boleh larut menggunakan lemak lah. Dia akan terlarut bila ada lemak. Okey, so tapi vitamin larut lemak ni dia boleh, kalau dia berlebihan dalam badan, dia akan disimpan di dalam hati. So dia akan jadi problem jugalah. Okey, fat soluble vitamin contoh A1, A2, macam-macam jenis vitamin. Okey, water soluble. Kita ada juga vitamin yang larut air. Okey, dissolve in water are not stored by the body. Dia mudah untuk dissolve dalam air dan dia tak akan disimpan dalam badan, dalam hati ke dalam mana ke, dia akan disingkirkan. Okey,
vitamin larut air. Okay, example thiamin, riboflavin, macam-macam. Ni semua kita pernah tengok kat packaging air ke, makanan ke, semua ada ni. Okay, mostly kita pernah jumpa lah. Okay, importance of vitamin. Penting vitamin sebagai apa? As antioksidan, untuk tolong bantu, untuk bantu serap nutrien. Okay. Act like cement for connective tissue. Untuk penghasilan tisu. Okay, dia pun ada function dia, help for wound healing. Vitamin boleh mempercepatkan luka. Okay, baik luka. Aid for natural normal bone, teeth and exoskeleton. Okay, dia boleh digunakan untuk tulang, untuk gigi dan sebagainya. Okay, maintain health lah. Biasanya dia akan bagi kesihatan yang bagus kepada skin dan juga membrane. Okay, tissue formation untuk penghasilan tisu baru. Immune stimulation adalah untuk antibody, lagi bagus sebab dia boleh ikan kita tu lagi sihat lah. Okay, decrease the disease incidence, mengurangkan kadar penyakit. Okay, source of vitamin, boleh ambil dari mana-mana je vitamin. Contoh fish oil, biasanya minyak ikan kita ambil vitamin lah. Okay, lagi kenapa kita perlunya masukkan macam-macam dalam pellet ni untuk memenuhi fish feed nutrient. Okay, sebab to meet the nutritional demand of fish. Kenapa kita perlukan nutrisi dalam pellet? Sebab kita nak memenuhi keperluan ikan. Kalau ikan tu nak cepat besar, so kita kena bagi nutrisi protein yang banyak, barulah dia cepat besar. So kita memenuhi keperluan dia. Okay, growth depend directly on the amount of content and content of nutrient. Kita nak cepatkan pertumbuhan dengan pemberian amount yang sesuai, optimum. Okay, tidak terlalu sikit, tidak terlalu banyak. Okay, nutrient is food is broken down in the metabolic process. Nutrien ni dia akan diuraikan juga. Okay, diuraikan dan dia akan ditukarkan kepada energi, kepada pertumbuhan, okay, ataupun activity breeding. So jangan bimbang, dia tak akan store kat situ. Semua-semua yang kita masukkan dalam pellet tu, dia tak adalah stay untuk dalam badan. Dia akan mainkan peranan dia. Okay, kenapa perlunya kita bagi nutrition ke dalam pellet? Sebab kita high target. Kita bila membela ikan, kita nak target kita tu tinggi. Okay, kita nak menghasilkan ikan dalam tempoh yang singkat. So kita kena bagi makanan, okay, untuk mempercepatkan pertumbuhan dia lah. So nak tak nak kita kenalah campurkan nutrition, okay, memenuhi keperluan ikan. Okay, culture system, kita juga bagi nutrition yang mencukupi sebab kita nak memenuhi jenis sistem yang kita guna. Okay, kalau dulu orang guna ekstensif maksudnya ikan tu pergilah cari makanan sendiri. Natural food akan ada banyak kat situ. So dia bela, kalau mati pun tak ada masalah. Tu zaman dululah. Okay, sekarang semi intensif ada, maksudnya dia campur, dia ada makanan semula jadi, dia juga bagi pellet. Sehari sekali ke, 2 hari sekali ke, dia bantu dengan pellet. Okay, kalau intensif ataupun super intensif, yang ni memang kena kurung, memang kena bagi fully pellet. Tak ada dah makanan natural dia. Kita yang kena jaga, kita yang kena bagi makan. Okay, sebab keempat, kenapa perlunya feed nutrition? Kita masukkan nutrisi macam-macam dalam pellet tu. Okay, sebab dia adalah mempengaruhi feed and feeding activity. Kita nak tengok ikan cepat besar, okay, kita nak kena bagi berapa kali sehari. So dia bergantung kepada nutrition. Kalau dia dah banyak, sekali sehari cukup.
Kalau dia kurang, kita kena bagi 2 kali sehari. Okay. Reason 5, sebab 60% of total production cost. Kita kena betul-betul letakkan nutrisi dalam pellet yang betul tu, sebab kita tak nak membazir kos. Okay. So kita tahu source of protein daripada haiwan, daripada tumbuhan. Yang ni kita campur dalam lab lah gitulah. Okay, sumber daripada haiwan kita campur fish meal, sumber daripada plant kita campur soya. Okay, source of lipid dari mana? Sumber minyak ataupun lemak adalah daripada omega 3 ataupun minyak ikan. Okay, minyak jagung pun boleh guna, asalkan minyak dia adalah sumber lipid. Okay, source of carbohydrate dia mudah sikit, tepung lah. Tepung jagung, tepung apa? Tepung gandum, okay? Tepung ubi, macam-macam tepung itu adalah merupakan sumber karbohidrat. Okay? Kalau karbohidrat, glukos, sugar, dia boleh ada juga sugar. Okay? Sugar diperlukan untuk energi lah. Biasanya karbohidrat tu diuraikan kepada glukos. Glukos tu lah yang akan digunakan sebagai energi. Okay, source of mineral, fish absorb mineral from water bodies via the gill. Okay, fish ni dia boleh cari mineral dia dari sumber semula jadi dia. Okay, kalau in general from lipid, protein, carbohydrate. Okay, mana-mana ada mineral. Okay, source of vitamin boleh jadi grain byproduct. Kita bagi vitamin secara terus, ataupun dari live feed, makanan hidup, ataupun fish meal, liver oil, fish liver oil, daripada minyak pun ada vitamin. Okay, so itu sahaja untuk chapter 1.